liyahsulaka ilmuhu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang mengharapkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, hasil karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke penghujung Aqabah yang pertama dari 7 Aqabah, dari 7 pendakian, 7 halangan yang perlu dilintasi dengan jahil oleh seorang ahli ibadah. Kita baru membincangkan yang pertama, yaitu Aqabatul Ilmi, pendakian ilmu. Mana-mana orang yang ingin menjadi ahli ibadah, dia tidak boleh lari dari menuntut ilmu. Bahkan kita sebutkan salah satu sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyusun kitab beliau yang agung yang masyhur, yaitu Ihya'u Ulumuddin, penghidupan kepada ilmu-ilmu agama. Kerana pada zaman itu telah timbul golongan yang kononnya ingin beribadah tapi tidak mahu mengambil berat tentang ilmu. Jadi tidak mahu agama kita ini ilmunya mati. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyusun kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi di penghujung tentang Aqabah yang pertama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyentuh tentang ilmu tasawuf. Kemudian kamu memerhatikan, kamu mengkaji, kamu meneliti pada amalan-amalan hati. Jadi selain daripada amalan zahir yang manusia boleh nampak, yang manusia boleh tahu, ada di sana amalan-amalan batin yang menjadi rahsia antara hamba dengan Allah Ta'ala. Orang tidak tahu kerana masing-masing dia tak bercakap, tak buat sesuatu, tapi mungkin seseorang itu sedang mendapat pahala daripada Allah Ta'ala, daripada amalan batin dia. Dia sedang bersyukur, dia sedang redha, dia sedang tawakal kepada Allah Ta'ala. Misalnya seorang yang lain juga, dia tak cakap apa-apa, tapi rupanya sedang melakukan maksiat batin, sedang rasa takabur, sedang ujub, sedang hasad, dengki misalnya, waliyazubillah. Jadi kamu perhatilah pada amalan-amalan hati daripada kewajipan-kewajipan batin, menghiasi hati dengan sifat yang terpuji. Dan juga larangan-larangan yang akan disebutkan di dalam kitab ini, supaya terhasil bagi kamu ilmu tentang perkara ini. Summa ta'rifa jumlatan man tahtaju ila istihmalihi kattaharati wassalati wassawmi wa nahwihi. Kemudian perlulah kamu tahu sebahagian daripada apa yang kamu berhajat untuk beramal dengan dia. Yang tak dapat tidaklah yang namanya orang Islam kena ada taharah, kena bersuci, kemudian kena ada salat, kemudian bila masuk bulan Ramadan kena ada puasa. Yang itu mesti kena belajar. Itu fardu ain. Fa idza fa'alta faqad adaita fardallahi 'alaika alladhi ta'abbudaka bihi fi babil ilmi. Apabila kamu telah lakukan yang tadi, selesai ilmu tauhid, selesai ilmu fiqh yang fardu ain,
selesai ilmu tasawuf yang kita itu boleh melakukan ketaatan batin dan menjauhi maksiat yang batin, maka kamu telah menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu di dalam kamu beribadah kepadanya daripada sudut ilmu. Selesai. Waqad sirta min ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kamu barangkali telah tergolong di kalangan ulama umat Nabi Muhammad SAW al-rasikhina fil ilmi, yang mendalam ilmunya. In amilta bi ilmika, sekiranya kamu itu beramal dengan ilmu kamu. Kerana ilmu ini sebagaimana yang selalu disebut ibarat pohon, kalau tidak diamalkan maka pohon yang tidak berbuah. Jadi amal itu adalah buah kepada ilmu. Wa aqbalta ala imarati ma'alika, dan kamu menghadap untuk memperelokkan tempat kembali. Kita walaupun kita duduk menyewa saja misalnya setahun, 2 tahun, pasti pun kita nak tempat sewa kita tu selesa, elok, bersih, ada segala kemudahan. Padahal bukan kita nak duduk selama-lamanya. Kita kalau kita sambung belajar ke overseas setahun 2 tahun pun, kita nak rumah sewa yang selesa. Padahal kita tahu lepas habis belajar kita nak balik ke Malaysia. Apatah lagi tempat yang kita nak duduk selama-lamanya, yang kekal abadi, maka hendaklah kita memakmurkan tempat kembali kita. Wa kunta 'abdan 'aliman 'amilan lillahi ta'ala 'ala basiratin ghayra jahilin, dan jadilah kamu seorang hamba yang alim, yang berilmu, yang amil, yang beramal dengan ilmunya kerana Allah Ta'ala semata-mata, ala basirah, dalam keadaan jelas pandangan mata hati, bukannya dalam keadaan gelap jahil tidak. Wala muqallidin wala ghafilin, bukan bertaklid membuta tuli, tibu-tibu sahaja, ikut-ikut orang sahaja, bukan. Dan bukan juga kamu beribadah dalam keadaan lalai, tidak faham apa arti ibadah. Walaka asyaraful azim, maka bagi kamu kemuliaan yang besar. Wali ilmika qimatul kasiratu wasawadul jazil, dan bagi ilmu kamu itu ada nilai yang banyak dan pahala yang melimpah ruah. Wa kunta qad waqa'ta hadhil aqabata, lalu kamu telah selesai mendaki dakian ilmu ini. Wa khalaqtaha wara'aka, dan kamu telah tinggalkan dia di belakang kamu, dan selesai kewajiban menuntut ilmu. Wa qadaita haqqaha bi'idnillahi ta'ala, dan kamu telah menunaikan kewajibannya dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu mas'ulu ayyumiddaka wa iyana bihusni taufiqihi wa taysiri, dan Allah Ta'ala yang mengambil tanggungjawab untuk memberikan kepada kamu dan kepada kami taufik dan kemudahan. Innahu arhamur rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha kasih belas, dan tidak ada daya upaya untuk kita menolak sebarang keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan sebarang kebaikan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan keizinan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Selesai apa bahasa pertama. Qala rahimahullah ta'ala al-aqabatu tsaniyatu wa hiya aqabatu taubati. Aqabah yang kedua, dakian yang kedua dari 7 dakian, dia adalah aqabah taubat. Yang seseorang yang nak jadi ahli ibadah tak boleh tidak, dia mesti bertaubat terlebih dahulu. Dia mesti membersihkan dahulu dirinya daripada noda dan dosa. Summa alaika ya talibal ibadati waffaqaka Allahu li ta'atihi bit taubati wa dzalika li amrayn. Kemudian selesai kamu daripada aqabah ilmu, maka wajib kamu, wahai orang yang menuntut ibadah,
Moga-moga Allah memberi taufik kepada kamu untuk taat kepadanya, bahawa kamu itu bertaubat kepada Allah. Mesti. Kenapa? Li'amraini. Yang demikian itu oleh kerana dua perkara. Kenapa kita kena taubat? Imam Ghazali merumuskan kerana dua sebab. Ahaduhuma liyahsul laka tawfiqut ta'ati fa inna syu'maz zunubi yurisul hirmana wa yu'qibul khizlana. Yang pertama, kita wajib bertaubat supaya kita mendapat taufik daripada Allah untuk melakukan ketaatan. Selagi tidak bertaubat, kita tidak akan mendapat taufik untuk taat kepada Allah, kerana sesungguhnya kesialan dosa ni macam ada sial dia, ada keburukan dia, ada kesan negatif dia. Dosa ini itu akan membawa kepada terhalang daripada beribadah. Jangan kata orang yang berlumah dengan dosa ni, ada hari-hari yang kita agak dalam, yang kita mungkin mata terpandang perkara yang haram, telinga mungkin terdengar perkara yang haram. Kadang-kadang kita sudah jadi malas untuk sembahyang otak. Berarti kita muhasabah. Jangan kata kita sengaja pergi buat satu maksiat, ya kita mungkin secara tak sengaja terdedah daripada maksiat pun sudah memberi kesan kepada hati kita. Kalau pun tidak tinggalkan ibadah, rasa berat, rasa malas nak beribadah. Maka itu yang dikatakan syu'um tadi. Kalau terjemahnya kesialan ataupun kesan negatif daripada dosa, menyebabkan seorang itu terhalang dan menafikan kehinaan. Orang yang bergumam dengan maksiat itu ibarat orang yang terikat dengan kehinaan. Wa inna qaydal zunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Sesungguhnya ikatan dosa-dosa itu akan menghalang daripada cergas berjalan menuju kepada taat, dan menghalang daripada bersegera untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam filem-filem zaman-zaman dahulu, orang bila dia dipenjarakan, di kaki dia itu diikat dengan bola besi supaya tak mudah dia nak lari. Jadi bayangkan orang yang terikat di kakinya itu dengan keberatan dosa, bila dipanggil untuk taat, dapatlah dia nak pergi. Jadi dosa itu menarik dia ke belakang, keberatan dosa itu. Wa inna sifal zunubi yamna'u minal khifati lil khairat. Ini musibah kalau tidak bertaubat. Sesungguhnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, keberatan dosa itu akan menghalang orang itu merasa ringan untuk beribadah. Dia akan tersebut. Orang kata kalau dalam gym dia boleh angkat apa tu, angkat berat kan? Dengan berat timbangan yang besar, orang lain tak boleh angkat. Maksud dia besar, tapi pagi-pagi nak angkat seribu pun tak boleh, tak mampu, sebab dibebani dengan dosa. Wa nasyati ila ta'ati, dan mahalan daripada cerdas untuk taat kepada Allah. Wa inna israra 'ala al-zunubi yusawwidul qulub, dan sesungguhnya berkekalan melakukan dosa, tidak bertaubat, itu akan menghitamkan hati. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin, dan kamu akan dapati hati yang bergerumang dengan maksiat sentiasa berada dalam kegelapan dan kekerasan. Apalah nasihat, tazkirah, tausiah, bahkan berlaku musibah, kematian dan sebagainya, dia tidak rasa apa-apa, dia tidak rasa tersentuh, dia tidak menitiskan air mata. Itu qasawah, kekerasan hati akibat dosa. Wala khulusa fiha wala safawatan, tidak ada kebersihan dan tidak ada kesucian. Wala lazzata liqa'atin wala halawatin, bila buat taat langsung tidak rasa lazat, langsung tidak ada rasa kemanisan, bahkan rasa terbeban. Wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajuru sahibaha ila kufri wa syaqawati wa iyasmin.
Jadi orang yang dalam berlubang dengan maksiat tadi, kalaulah tidak dia dapat rahmat daripada Allah, maka dosa maksiat itu akan menarik tuannya ke arah kekufuran dan ke